observation, kajian dan juga bacaan-bacaan yang seadanya. Lalu saya cuba untuk mencadangkan agak-agak apakah step pertama untuk menyempurnakan kerja? Niat. Betul? Lain. Betul, niat is betul. Cuma kita dah bincang berkenaan tentang niat, ibadah dan sebagainya seawal tadi. Apa agak? Saya rasa saya dah bentangkan sedikit waktu Freshers Camp di Plus Scotland. Orang Newcastle pergi Freshers Camp dekat Scotland. Apa ya? Agak-agak Zainal? Okey, kita dengar pesanan.
saya mencadangkan, bila berbicara berkenaan tentang kita nak buat kerja Islam, kita nak bersama-sama memenangkan Islam, kita nak memantapkan Islam, kita nak membantu agama Allah Subhanahu wa taala, kita nak mewakafkan diri kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Benda pertama yang perlu untuk kita usahakan adalah proses kembali. Kembali kepada Allah. Bila kita kembali, kita ada keinginan untuk memang betul-betul bantu agama Allah. Yes, kita human. Saya buat silap. Malah, saya pun manusia yang banyak melakukan dosa dan maksiat, yang terdedah kepada itu dan ini. Tapi Allah tak pernah kata kalau semalam tak bagus, hari ini that's it. Tertutup pintu untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau semalam kita seorang yang buat maksiat, Allah tak kata bahawa dengan sebab buat maksiat tu maka dah tertutuplah peluang untuk bersama agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Malah ada juga disebut dalam hadis bagaimana agama Allah Subhanahu wa taala dibantu kemenangannya dengan bantuan daripada rajulun fajir, lelaki yang berdosa. Doesn't mean bahawa buatlah dosa banyak-banyak maka akan jadi Islam menang. Bukan begitu. Tetapi nak menggambarkan bagaimana orang yang berdosa pun boleh bantu Islam. Orang yang pernah buat dosa pun boleh kembali untuk bantu agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa yang diajarkan kepada kita, kita perlu untuk bertaubat, perlu untuk kembali, perlu untuk beristighfar, perlu untuk membanyakkan dekatnya dan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita minta, Allah tak tanya kita dari Warwick ke, dari Sutton ke, dari Dundee ke. Allah tak tanya kita travel dengan train ke, kita naik bas ke, kita jalan kaki ke, naik flight ke, terbang ataupun seumpamanya. Allah tak tanya itu. Tetapi bila kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kata fa inni qarib. Maka sesungguhnya aku, yakni Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan kamu. Dekat dengan orang North, dekat dengan orang Cardiff, dekat dengan orang London, dekat dengan semua tempat. Semua orang berhak untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Yes, nak bantu agama Allah, maka kita sepatutnya meleraikan dosa-dosa yang lalu. Dan kita cuba untuk membina. Yes, kadang-kadang yang jadi lambat Islam menang dengan sebab umatnya banyak melakukan dosa dan maksiat. Yang kadang-kadang jadi tak datang pertolongan Allah tu dengan sebab, yes, kita kan ada satu hadis, dalam hadis 40 juga, yang menyebut bagaimana kita doa, ya Allah menangkan Islam, menangkan Islam, menangkan Islam. Tapi disebut bahawa wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, makannya daripada yang haram, minumnya daripada yang haram, wa ghuzya bil haram, pakaiannya wa ghuzya bil haram, memberi makan juga daripada perkara yang haram. Maka fa anna yustajabu lidzalik. Dekat hujung dia ada beberapa phrase lagi dalam hadis yang berkenaan. Maka Allah pun tanya balik, logik ke nak kabulkan permintaan yang macam ni? Maka saya punya pandangan, kita nak bantu agama Allah, bertaubatlah. Bertaubat doesn't mean bahawa kadang-kadang, ialah orang-orang kata bahawa kalau taubat hari ini, esok buat silap lagi, esok buat dosa lagi, so macam tak ada erti taubat. Dia tak ada erti kalau kita sengaja mempersedakan taubat. Tapi kadang-kadang secara tidak sedar, secara tidak sengaja, kita terbuat ataupun terulang perkara yang silap. Dalam kehidupan kita kan ada sisi putih, sisi gelap, sisi purple. So sisi-sisi gelap itu berulang. Dia boleh berlaku. Tapi apa yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda yang tidak berdosa, baginda yang maksum, apa yang Rasulullah ajar kepada kita? Istighfar. Continuously bertaubat. Bila bertaubat hari ini, kita taubat esok pula, tak jadi dosa.
Ataupun tidak menjadi mengada-ngada ke, tak jadi manja ke, ataupun tak. Tapi kalau kita bertaubat hari ini, esok bertaubat, lusa bertaubat, dan hari-hari kita bertaubat, hari-hari kita minta dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sebab tu baginda sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan ada yang kata bahawa Rasulullah beristighfar 70 kali. Ada yang kata 71, ada yang kata 100. Tak apa, jangan fokus kepada matematik ni again. Okay? Yang ambil matematik bukan saya kata matematik tak penting, tidak. Tapi jangan tak apa kalau ada beza sikit, ada yang kata 80, ada yang kata 70, ada yang kata 100. Tapi nak ceritanya, kadang-kadang bahas berkenaan 71 ke 75, 75 ke 70, 70 ke 69, ke 69,5. Tapi tak istighfar sekali pun untuk bahas matematik ni. Please, betulkan kita punya direction. Apa yang nak difokuskan kat situ adalah Rasulullah banyak istighfar. To be honest, saya mungkin tak sampai 70. Bukan mungkin, saya rasa pasti tak sampai 70 beristighfar. Tanya diri kita masing-masing, berapa kali kita istighfar? Malah kadang-kadang tak ada concern pun nak kira. Mungkin bukan sahabat-sahabat sekalian, tapi kadang-kadang saya begitu. Nak beristighfar tu tak rasa pentingnya untuk istighfar sampai tu. Kalau Rasulullah yang maksum 70 kali, sepatutnya saya 100 kali. Paling-paling kurang, minimum. Kalau Rasulullah yang maksum itu 70 kali, sepatutnya saya mungkin 2 kali ganda. Okey? Maka kita ajak sama-sama insya-Allah. Bagi mereka yang tengok wajah-wajah ni memang semua ikhlas nak bantu Islam. Saya berkeyakinan dengan usaha kita mulakan dengan taubat kepada Allah. Nawai itu kita betulkan. Dan insya-Allah kita mampu untuk bawa amanah ini dengan cara yang terbaik insya-Allah. Kemudian lepas daripada itu baru kita fikir agenda yang seterusnya. Kembali dulu satu, kembali pada Islam. Bawa Islam bersungguh-sungguh. Yang seterusnya, oh sorry, dia bukan step yang kelima, step yang kedua. Saya tak sempat betul. Tapi itu saya harap tidaklah memungkinkan dosa. Okay? Step yang kedua adalah kebersamaan. Kita faham, bila kita nak kembali, kita rasa diri kita lemah. Kita rasa diri kita mungkin jahil. Kalau yang rasa bahawa diri dia okey, alim, is fine. Okay? Tapi saya cuba untuk berkongsi diri saya rasa saya lemah. Saya rasa saya kurang dari sudut ilmu. Saya rasa saya aku terdedah pada kelemahan tu, kelemahan ni dan seumpamanya. Lalu saya mencadangkan agar kita bukan yang menyalahkan diri sendiri. Aku insan yang lemah. So, tak payah nak buat kerja Islam. Siapalah aku? Muka pun macam ni. Allah tak pernah berbicara berkenaan tentang pilihan muka-muka, warna kulit, tidak. Tapi Allah berbicara berkenaan tentang siapa di kalangan kita yang paling gerun dengan Allah Subhanahu wa taala, yang paling takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimuliakan di sisinya. So then, marilah kita bersama. Kalau kita solat, kita mampu untuk berjemaah, betul? Kita berusaha untuk berjemaah dengan kefahaman bahawa dia akan dilipat gandakan 27 kali ganda. Mungkin 27 itu adalah 27,000 kali gandanya. Mungkin juga dia adalah 27, 2 dan 7. Dan mungkin juga 27 kuasa berapa. Again, matematik bukan persoalan. Tetapi kita nak memberikan penegasan di sini, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Pentingnya untuk kita bersama-sama. Alangkah indahnya kalau ini berapa, 150? 150 ni for sure compared to geng-geng Bilal, Ammar bin Yasir dan sebagainya yang mula mengiklankan seruan dan juga keimanan mereka. Kalau kita tak adalah bergerak cara macam tu kan, nak menuju, kita nak menuju ke mana? Dan seumpamanya. Tapi kalau kita buat kerja sama-sama, kita duduk dalam satu wadah yang sama dan kita gerakkan perjuangan ini, kan momentumnya lagi kuat. Kita boleh bayangkan
Kalau I Love Warwick plus Happy Circle campur apa lagi tadi? MMCN. Boleh buat Perth tu. Perth Rice kan? Akan buat. Tak pasti lagi jadi tu. Okay? So cuba untuk menjadikannya dengan effort yang terbaik. Kita boleh bayangkan kalau campur Dundee Circle ke, nak circle jugalah. Campur juga Edinburgh, Glasgow, Manchester, kita berpadu. Bagaimana kita boleh nampak momentum dakwah kita? Bagaimana kita nampak seruan yang nak kita sampaikan? Daripada kalau Happy Circle, berapa Happy Circle dia agak-agak paling ramai? Orang Sultan? Senang ceritanya tak ramai. Tak ramai. Tak ramai kita menganggap diri kita minoriti. Tapi bila kita bergabung, bersatu dengan atas dasar akidah dan perjuangan yang sama, kefahaman yang sama, fikrah yang sama, semangat yang sama, ia pasti akan menggetarkan musuh. Mereka yang tak suka kepada Islam di kalangan pelajar Malaysia, katakan. Ataupun mereka yang tak setuju dengan program-program agama, katakan. Ataupun mereka yang cenderung kepada perkara mungkar. Kita bersatu dan menggerakkan. Dan inilah kewajipan kepada kita bersama, kebersamaan dan kesatuan dalam wadah yang sama. Nama lain-lain is fine. Itulah. Dah worry. Takkanlah nak makan I Love Dundee. Fair enough lah nama dia I Love Warwick. Okay? Kalau yang Kak Soton, tak tahu macam mana solusi Happy Circle ni. Ya? Saya nak tanya tentang kebersamaan jemaah tu. Maksud Ustaz, adakah jemaah tu, saya tak faham define jemaah tu, adakah maksudnya kita dalam gerakan Islam ataupun kita dalam aktivis? Sebab contoh kita ambil figure macam Tariq Ramadan lah. Dia merupakan seorang aktivis. So, kemudian dia banyak contribute dalam Islam dalam konsep dia European Muslim ataupun reform yang dia tengah bawa sekarang kan. So, it means that dia boleh provide real solution daripada compact tu macam certain orang yang masuk dalam gerakan Islam tapi tak dapat provide real solution kepada umat Islam. So, saya tak nak tahu apa maksud jemaah ni. Apakah kalau kita dalam aktivis kita sebagai berjemaah ataupun semata-mata dalam gerakan Islam tu? Saya cenderung kepada kita perlu untuk bersama dengan gerakan Islam, gerakan yang memperjuangkan Islam. Kita nak compare diri kita, contohlah kita nak compare diri kita dengan Tariq Ramadan, nak menghujahkan aku Superman ataupun Superwoman. So better aku berseorangan untuk contribute lebih. Okey kalau boleh contribute lebih. Tapi saya menegaskan bahawa bila kebersamaan itu lebih utama, bila solat antara solat seorang dengan, walaupun solat seorang ni dahsyat dengan pakaian yang dahsyat, dengan performance khusyuk yang sangat dahsyat, okey, dia still tak sama dengan solat berjemaah. Okey, fair enough. Dan saya kurang bersetuju juga untuk mengatakan bahawa Tariq Ramadan provide the whole solution. Dia bagi pandangan yang kalau saya terlibat contohnya ataupun saya bersama-sama dalam sebuah wadah gerakan Islam, saya pun boleh juga contribute. Maybe tak up to that level, tetapi still boleh contribute dalam bentuk perseorangan. Sebab bila bersama contohnya dalam satu wadah I Love Warwick, bukan bermaksud dia tak boleh untuk mengeluarkan pandangan-pandangan dalam bentuk individu. Faham maksud saya? Maknanya tak ada halangan. Bila kita bersama dengan sebuah wadah berjemaah bersama dengan gerakan Islam, memperjuangkan Islam, memperjuangkan agama Allah, saya tak nampak ia menjadi kelemahan ataupun kekurangan. Saya punya kepercayaan dan keyakinan adalah kalau berjemaah, mungkin dia adalah lemah plus lemah plus lemah plus lemah plus lemah. Yang kalau orang yang buat equation yang direct, dia akan kata jadi triple dan berpel-pel yang jadi lemah. Tapi saya berpendapat, okeylah lemah.
lemah kita ni tahap boleh angkat sekilo je. Memang super lemah. Okey? Super lemah. Boleh angkat sekilo. A bee boleh angkat sekilo juga. Super lemah juga. Dah ditakdirkan mereka ni super lemah. Sebab kemampuan orang berbeza, okey? Saya berbicara berkenaan tentang orang yang lemah. Ni super lemah. Super lemah yang boleh angkat sekilo ni berbanding dengan seorang super kuat. Super kuat, dia boleh angkat mungkin let's say siapa paling ganas angkat berat pun maybe dalam 100 kilo. Again, bukan matematik persoalan. 200 kilo. Okay? 200 kilo seorang super kuat boleh angkat. Tapi kalau katakanlah jangkaan per 2 ni dalam sekitar 201 orang ataupun 202 orang, semua super lemah katakan. Buat ni bukan untuk insult mana-mana pihak. Bagi contoh mudah. Okay? Si super lemah yang semua angkat sekilo ni, tapi dengan sebab dia 201, dia boleh angkat 201 kilo. Berbanding dengan super kuat yang angkat 200 kilo tadi. Siapa menang? 201. As simple as that. Maknanya, bila kita bersama, yakinlah kita akan jadi kuat. Bila kita bersatu, kita akan jadi kuat. Bila kita berjemaah, yakinlah janji Allah pasti. Sebab tidak disebut dalam mana-mana baik hadis yang menyebut bahawa Islam dimenangkan bila ada hero seorang-seorang. Rasulullah berjemaah dengan para sahabat. Rasulullah kuat. Boleh je. Allah boleh je mentakdirkan Rasulullah seorang-seorang tumpaskan seluruh bangsawan Quraisy, musyrikin Mekah tu boleh. Tapi Allah nak tunjuk kepada kita pentingnya untuk berpadu, bersatu atas dasar akidah dan perjuangan ni. Rasulullah dibantu oleh para sahabat. Rasulullah dibantu oleh yang so-called golongan yang lemah, al-mustad'afin. Ini disebut dalam Quran, golongan mustad'afin, golongan-golongan yang lemah. Tapi mereka lemah, tapi ingin kontribut untuk memenangkan Islam. Allah tak halang mereka bersama golongan hamba yang bantu memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala. So, kesimpulannya saya cenderung untuk menyatakan bahawa berjemaah itu pasti akan lebih baik. Dengan sebab tu ada satu hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang menyebut innal jama'ata rahmah wal furqatu 'adzab, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apa kefahaman mudahnya? Jemaah itu satu grup, satu kumpulan adalah rahmat. Dia mungkin lemah tapi ada bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal furqatu 'adzab. Tapi bercerai-berai, berpecah-pecah akan membawa kepada azab, kemusnahan, kekalahan yang kadang-kadang bukan kalah sebab musuh sangat, tapi backbite sama-sama. Sama-sama yang inilah, sama-sama yang muslim. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, itu yang saya cuba untuk berikan penekanan. Mana reminder yang betul ni? 15 saat. Okey. Seterusnya. Yang ketiga, ini betul. Lepas kedua, ketiga adalah knowledge. Saya dah berikan penekanan berkenaan tentang knowledge is power. Okay. Yes, kita nak memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala bukan maknanya kita terus nak berjuang angkat senjata ataupun saya tak menasihatkan itu, tetapi kita perlu untuk melalui proses pemantapan knowledge kita, so that saya boleh bagi pujian dengan usaha yang diusahakan oleh MMCL dengan sahabat-sahabat kita di Warwick tadi yang mengusahakan program seumpama ini, yang saya harapkan dia menjadi wasilah. Yes, kita ada tanggungjawab kita juga dari sudut pengajian kita yang bekerjalah, yang study pelbagai bidang, yang kadang-kadang buat medik kena outblock, kena ke sana ke sini dan sebagainya, tapi cuba untuk kita luangkan sedikit. Okey, sikit sangatlah kalau banding dengan masa-masa kita, daripada yalah kita buat perbandingan. Kadang-kadang kita wajar jugalah mula untuk buat perbandingan. Banyak mana kita baca Quran dengan banyak mana kita menatap email, banyak mana kita buat kerja Islam dengan banyak mana kita melayan Facebook, banyak mana kita layan movie, ataupun ada yang suka main game.
Yelah, kadang-kadang niat betul untuk memahami taktik supaya kita nak bergerak Ustaz, so kita kena ada strategi yang mantap. So game inspired me untuk mengatur strategi. Tak apa, strategi juga, tapi pembinaan diri, pemantapan ilmu dan seumpamanya perlu diusahakan pada tahap yang optimal. Yang seterusnya, itqan. Step yang keempat, saya mencadangkan agar bila kita buat kerja kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak memenangkan Islam ni, kena bersungguh-sungguh, kena serius. Serius bukan bermakna kena bila serius kan dia macam tak senyum, mesti muka macam kelat, muka macam yalah. Serius adalah bagaimana kita nak buat kerja secara bersungguh-sungguh. Senyum-senyumlah kalau kita dilahirkan sebagai seorang senyuman. Fine, senyum. Jangan pula kita mengubah benda-benda yang tak perlu. Okey? Kalau kita seorang yang mungkin suka buat lawak katakan, cuma berpada-pada lah. Janganlah over sangat, nak sembahyang pun buat lawak, nak buat wudu pun buat lawak. Sambil-sambil masak tu buat lawak, it's fine. Ataupun tengah-tengah usrah buat lawak, it's okay. Tapi jangan sepanjang-panjang menjadi pelawak lah. Dengan sebab tu ada juga dipesan dalam 10 wasiat Hasan Al-Banna tu, jangan banyak sangat gelak ketawa. Boleh gelak, bukan kata haram gelak, tidak. Boleh gelak, tapi berpada-padalah. Janganlah sampai 100 km sejam ke, ataupun tanpa henti. Ini kita minta. Yalah, kita tahu diri kita. Okey? Ada orang yang mungkin dia tak boleh hidup kalau dia tak ketawa sehari. So ketawa. Kalau ada orang yang dia tak boleh tidur kalau tak buka FB. Buka. Saya tak kata bahawa haram. Saya tak kata bahawa jangan buka email. Nescaya akan datanglah musibah. Dia tidak begitu. Be yourself. Okay? Cuma kita tahu mana tempat yang perlu untuk kita baiki, mana tempat yang kita perlu mantapkan, dan mana tempat yang perlu untuk kita berikan perhatian, dan banyak benda yang mungkin kita perlu ubah, tapi tidaklah semestinya balik dah. Terus unsubscribe daripada FB pula. Tak apa, berpada-pada lah. Dan beransur-ansur lah. Mudah-mudahan kalau kita buat perubahan secara beransur-ansur itu sifatnya lebih kekal dan akan sampai ke akhir hayat kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir adalah step 4 pula. Dia dah tapi ya. Sepatutnya 5 ya. Okey. Adalah muhasabah. Muhasabah ataupun proses evaluation. Mungkin semalam kita macam okey. So that kalau hari ni kita macam kurang okey, esok kita cuba pastikan better. Orang Scotland kata better. Dan dalam hal ini, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita bukan berseorangan sebenarnya. Dengan keimanan kita, keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya berkeyakinan kita bukan setakat bersama-sama dengan kita. Kadang-kadang bila orang menyandarkan ikhtiar setakat pada proses manusiawi, pada usaha kita, dia lupa bahawa yang mengizinkan jadi something itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kelebihan kita bila kita buat kerja kita dengan Allah. Allah bersama dengan kita, Allah bantu kita, kena yakin. Dan bila kita kata kita buat kerja, Allah ada bersama dengan kita, kita akan pastikan kita berhati-hati, betul? Yalah, Allah tengok kita buat kerja. Allah tengok kita duduk dalam program ni. Allah tengok juga kita kalau kita mengantuk. Allah tengok juga kita kalau kita bagi pandangan yang bernas. Allah tengok juga kita kalau kita duduk kat tangga. Allah tengok kita dalam segala serba-serbinya, so that kita merasa alangkah bahagianya kita Allah bersama dengan kita. Bukan Allah jauhkan diri daripada kita ataupun menolak kita ke tepi, tidak menghiraukan kita. Bila kita buat kerja untuk membantu memenangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, bukan setakat kakak-kakak, bukan setakat abang-abang, bukan setakat datuk-datuk, bukan setakat nenek-nenek,
Bukan pakcik-makcik, bukan tuan-tuan, puan-puan saja, tetapi Allah bersama-sama dengan kita. Lalu sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita ada soal jawab ke? Ke nak saya tutup terus? Macam dah nak habis. Macam tu Sampai 6:30, kemudian saya wrap up. Kalau okey. Okey, kalau ada soalan. Yes, silakan. Saya ada soalan pasal step apa yang kita nak kenal Allah kan perubahan. First macam pasal taubat, second togetherness, third about knowledge. Saya macam keliru lah macam question yang mana datang dulu, togetherness or knowledge? Tadi Ustaz ada mention pasal kalau knowledge pemantapan diri itu perlu dilakukan ke tahap yang maksimum kan? Ustaz suggest pemantapan diri perlu datang baru togetherness tu, or we have both of them come together. So, soalannya adalah wajarkah togetherness dulu, kemudian knowledge, ataupun knowledge dulu baru togetherness? Okey, soalan yang bagus. Muslimin dan muslimat sidang hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, saya perlu untuk notekan dalam pembentangan yang last ni, the focus is about amal, buat kerja. Okey, buat kerja. Sebab tu saya tak masukkan niat. Niat dah semua clear, memang kena niat betul. Sebab kita bincang berkenaan tentang ibadah tadi kan. So that bila amal ni saya maksudkan bukan nak merosakkan Islam dah. Dia memang buat kerja untuk memenangkan Islam. So niatnya memang kena betul. Okey. So fokus saya bila saya kemukakan berkenaan tentang togetherness dulu, perlu bersama. Okey. Macam kita bersama dalam Perth ni, kita bersama dulu dan kita cuba untuk memantapkan ilmu kita. Sebab ilmu ni something yang berterusan. Saya tidak menyatakan bahawa bila selesai step 1 baru pindah kepada step 2. Bila habis step 2 baru masuk step 3. Saya tidak mengatakan begitu. Sebab tu saya tak masukkan kat hujung sekali. Macam rukun solat tertib. Itu yang kadang-kadang ada yang baca contohnya maratibul amal, tertib amal, yang ada al-fardul muslim, kemudian al-baitul muslim, al-mujtama'ul muslim. Dia kata kena fardul muslim dulu, mati-matian kena individu ni sempurna segala-galanya, wajahnya sempurna, akhlaknya sempurna, segalanya sempurna, baru move to step 2, then step 3 dan seterusnya. Baca tak hujung tu ada tertib? Lepas Ustaziatul Alam ada tertib? Tak ada. Ini adalah satu pandangan dan panduan. Dalam bentuk logik, yes, kita mulakan dengan seorang individu. Tapi adakah seorang individu tu kalau berkira-kira Bilal dia kena up to the standard dulu baru boleh bantu Islam, baru boleh untuk bersama dalam usrah ataupun menggerakkan usaha Islam memerintah? Tidak begitu. Dia adalah yang dibawa secara hand in hand. Macamlah tadi, togetherness, bersama-sama dalam satu wadah, kemudian kita mengembangkan ilmu. Bukan bermakna lepas bersama-sama dalam satu wadah boleh bercerai-cerai kemudian bersama-sama mendapatkan knowledge. Dia tidak begitu. Sebab tu saya tak cadangkan hujung sekali tertib. Macamlah juga, yes, ada panduan daripada ini. Takkanlah nak letakkan Ustaziatul Alam menjadi rujukan kepada alam dulu. Sebagai seorang author, sebagai seorang penulis ataupun presenter, mestilah dia punya pergerakan di dalam bentuk daripada kecil kepada yang besar. Tapi doesn't mean kalau kita nak approach ke peringkat pemerintahan Islam, kita akan meninggalkan terus perkara yang bersifat pembinaan al-fardul muslim. Sebab proses ni continuous. Dia bukan berkadar kepada masa. Contohnya 13 tahun al-fardul muslim, 20 tahun al-baitul muslim,
So nak tunggu ke? Tapi kadang-kadang adalah juga nak mengucapkan begitu begini dan sebagainya. Please, kita kena gerakkan sekali kesedaran berkenaan tentang untuk mengembalikan pemerintahan ini kalau Rasulullah dari awal. Dengan sebab tu ada beberapa perkara yang menjadi indikasi. Contoh, kan Rasulullah pernah dikejar oleh Suraqah bin Malik, kan? Kejar dalam peristiwa hijrah ni. Okey, kemudian kuda Suraqah bin Malik terbenam, kan? Kemudian diringkaskan cerita, Suraqah bin Malik tak dapatlah nak tangkap Rasulullah. Apa yang dikhabarkan sama ada pada waktu yang berkenaan Suraqah bin Malik memeluk Islam ataupun kemudian daripada itu. Tapi apa yang diriwayatkan secara jelas bahawa Rasulullah menyebut kepada Suraqah bin Malik bahawa dia akan dapat ataupun diberikan anugerah Bengal of Kisra. Bengal is gelang. Gelang kan? Gelang Raja Kisra. Apa indikasi Rasulullah? Apa panduan Rasulullah kepada Suraqah? Bahawa Kisra akan diperintah oleh Islam. Parsi. Bila disebut Kisra ni merujuk kepada Raja Parsi. Janji Rasulullah tak berlaku pada zaman Rasulullah, berlaku pada zaman Saidina Umar bila Parsi diperintah oleh Islam. Kemudian Saidina Umar bagi betul gelang Raja Kisra ni kepada Suraqah dalam riwayat yang memang tidak dipertikaikan. Okey. So berbalik kepada togetherness dengan knowledge, saya tidak bermasalah kalau katakan okey, kita perlu untuk bersama-sama dapatkan knowledge dan kemudian bersama. Tapi saya cenderung untuk mengatakan tak apa, kita kena bersama dan dengan bersama ni kita bina knowledge sama-sama. Okey? Tanpa mengabaikan ataupun menafikan hak individu untuk dapatkan ilmu dan seumpamanya. Itu iklan. Saya berterima kasih kepada anak saya untuk datang sekali. Sebab saya bukan student, so that bila datang dengan anak saya boleh dapat diskaun untuk naik train. Dah saya orang biasa, okay? So cubalah juga cari mekanisme yang termurah. Okey, menjawab ke? Bila saya bagi jawapan, tidak semestinya anda setuju, okey? Kalau katakan tak setuju, it's fair enough. Pandangan saya, kalau yang bukan Quran dan Sunnah adalah pandangan manusiawi yang boleh untuk dibahaskan, boleh untuk dibincangkan, dan saya tidak pernah menyatakan bahawa ini fatwa. Okey, sila kalau ada lain. Mana setengah? Okey, sila. Ustaz, sebab dalam knowledge tu kan, so saya nak tanya kalau ada seorang Tak tadi yang lain. belajar ilmu agama Yang lain itu tadi soalan itu lain lah. so macam ada satu guru yang dia terlalu skeptikal dengan ilmu yang lain tau. Maksudnya macam bila kita bercakap tentang kita reflect dalam history zaman-zaman mungkin waktu enlightenment ke kan, dan itu waktu zaman nationalism bermula dan sebagainya, kemudian kita kata benda ni tak perlu. Sebab apa? Kita kena belajar sirah, sebab tu kita kemudian kita ambil dalam sistem khalifah dan sebagainya. So maksudnya dia macam skeptikal dalam dia hanya menyempitkan ilmu tu dalam ilmu agama dahulu. So saya nak tanya kalau macam mungkin kita keluar dua ataupun nak mungkin betul orang punya pandangan ambil ilmu agama kemudian dia dah jadi macam hebat semua boleh keluarkan fatwa dan sebagainya, baru masuk dengan ilmu-ilmu yang lain. So saya nak tanya Okey. Soalan hadis berkisar kepada mana yang perlu diberikan prioriti. Okey. Dengan sebab tu dia menguatkan lagi saya punya argument togetherness ni perlu dulu. Bila kita togetherness dulu, so di peringkat grup kita tadi, contohnya I Love Warwick, dia boleh untuk mengaturkan peluang-peluang pemantapan ilmu. Yang mungkin dia boleh buat survey, ramai yang mungkin ilmu akidah masih lagi kurang. So that ilmu akidah diberikan top priority. Happy Circle pula, akidah semua dah mantap. Cuma perlu cover bab-bab yang lebih berkait dengan hukum hakam, contoh. So that prioritinya adalah fiqh.
MMCL pula problem dia adalah ni contoh, okey, adalah pada perkara-perkara yang bersifat organisasi. Bila sebut organisasi ni jangan gambarkan dia tak Islamik. Ini duniawi. Okey, organisasi ni mungkin adalah dari segi pengurusan, dari segi pengurusan Islam, cara Islam bagaimana, pembentukan dan pergerakan organisasi, so that bila grup yang decide, dia akan memberi manfaat yang lebih meluas berbanding dengan saya decide. MMCL lemah bab akhlak. Saya bagi fatwa. Okey? MMCL lemah bab akhlak. So akhlaklah kamu. Sedangkan orang MMCL, aku semua okey. Dia tak jadi gitu. Okey? So dengan tu Hanis, saya lebih cenderung untuk mencadangkan bila berada dalam satu grup, berada dalam satu wadah, untuk kita mengaturkan untuk kebaikan semua orang. Yang kadang-kadang ada individu-individu yang tertentu dia kena sacrifice. Apa maksud saya? Kadang-kadang mungkin saya punya katalah saya punya keadaan sekarang ni, sepatutnya saya mengkaji ataupun masuk kepada perbincangan-perbincangan research yang mendalam dan seumpamanya lah. Okey. Tapi bila ada undergrad yang baru datang, undergrad first year, second year dan yang sewaktu dengannya baru datang. Kalau saya nak berkira-kira tentang saya, ini contoh, sewajarnya saya tak payahlah lagi nak join usrah undergrad. Okey? Boleh faham maksud saya? Tapi dengan sebab yang lebih utama dan kepentingan, tak apalah saya mengulang hal-hal yang dibincangkan di peringkat undergrad. Bincang balik berkenaan tentang Islam, bincang balik berkenaan tentang akidah, bincang balik berkenaan tentang akhlak. Ia berulang. Kalau orang yang membicarakan berkenaan tentang aku adalah aku yang perlu untuk mantapkan aku, maka saya akan rasa this nonsense lah join dengan undergrad. Apa kelas? Saya akan kata begitu. Tetapi kalau saya melihat bahawa dengan bersama undergrad inilah saya memahami keperluan mad'u generasi Y. Kalau bersama dengan undergrad inilah, minta maaf kalau yang postgrad, bukan kata postgrad tak penting. Okey? Tapi ni nak bagi contoh. Yalah, kalau bagi contoh yang buat masters, yang buat PhD, penatlah saya. Okey? So that kalau yang undergrad ni, saya wajib untuk sacrifice. Sacrifice kepentingan yang bersifat individual mileage dengan kepentingan yang lebih terhadap tuntutan masyarakat ataupun dakwah umum ini tadi. Okey? So dengan sebab tu sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, saya mencadangkan bila ada semangat togetherness ni, kita meletakkan bukan personal interest depan, tapi sebaliknya kita punya group interest, ataupun kita, yalah, kalau masyarakat punya interest yang lebih depan daripada kita. Dengan sebab tu kan Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain yang biasa kita baca juga, khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia adalah yang paling memberi manfaat kepada manusia yang lain. Baca kan blog Ustaz Rizal Saiful Islam, kan dia mencadangkan erti hidup pada memberi. Tak semestinya dengan bila kita dapat PhD, double PhD, bukan erti hidupnya begitu. Saya bersetuju dengan beliau. Erti hidup adalah pada kita mampu untuk berkongsi, share apa yang kita ada. Mungkin sikit, yes, mungkin sahabat sekalian kat hujung rancangan ni rasa berbaloi ke belanja banyak, katalah nak travel dari Leeds ke, dari Newcastle, berbaloi ke dengan dengar pengisian yang berulang, katakan. Kita boleh cakap macam tu, tetapi kepentingan yang lebih utama adalah kita berkongsi. Kadang-kadang kita berkongsi, tak apalah ulang banyak kali, tapi dengan cara tu mungkin bagi semangat adik-adik ni datang bersama-sama juga. Tak apalah, adik-adik datang, bagi semangat juga pada kakak-kakak ni untuk datang juga. Sekurang-kurangnya kita, yalah, tak semua orang dapat semua ilmu sekaligus. Ada kadang-kadang dia macam
hujan rintik-rintik sikit. Ada yang kadang-kadang dia boleh hujan lebat. Okey lah, fine lah. So that kita cuba untuk mengambil manfaat bersama. Saya banyak belajar daripada sahabat-sahabat sekalian, dan saya harap sahabat-sahabat sekalian pun dapatlah something bila berbicara dengan saya pada hari ini. Okey? Cukup. Okay. So sebagai kesimpulan kepada kita bersama, seringkali kita menyatakan kita insan yang lemah, seringkali kita kurang, seringkali kita itu kempen Obama, honestly, kempen Obama. Yang kalau kat sini Sadiq Khan, tahu Sadiq Khan? Sadiq Khan is MP of Tooting. Tooting ni dekat area London kan? Ke belah-belah ke east ke south. Dia biasa memberikan ni lah Obama punya kempen. Okey. So sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita diajar untuk berusaha dan berikhtiar, dan bukannya menyerahkanlah sebelum berusaha, ataupun menyatakan bahawa kita memang telah ditakdirkan, bukannya orang yang nak bantu kemenangan Islam. Kita memang telah ditakdirkan. Bila kita menyatakan perkara-perkara yang berkenaan, itu adalah doa-doa yang mudah-mudahan tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita kata kita lemah, kita kurang, kita dari dulu memang jahat, itu adalah kata-kata yang sepatutnya dihindarkan. Tak apalah kalau mungkin kita masih lagi berbuat dosa, tapi kita cuba untuk hindarkan, kita cuba untuk betulkan diri, kita cuba untuk mantapkan kita, insya-Allah. Lalu Allah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kemampuan kita 1 kilo, Allah tak minta kita untuk buat 100 kilo, sebab Allah tahu kemampuan kita mungkin terbatas. Tapi Allah tak kata jangan berusaha langsung. Buat kerja, bantu agama Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun mungkin kita start career kita membantu agama Allah dengan jadi AJK makanan. Mungkin juga sebagai yang mengagihkan makanan tadi kan, stewardess. Bukan nak insult siapa-siapa mana-mana pihak, tapi mungkin sebagai contoh, mungkin juga dengan bantu benda-benda teknikal, benda-benda yang mungkin kita tahu. Taklah terus-terus semua jadi penceramah. Tak ada audience dah, penat lah pula. Okay? So, kita bantu mana yang kita mampu. Allah tak tanya benda yang kita tak mampu. So that kita berusaha pada kadar kemampuan kita, dan kita sama-sama menyatakan insya-Allah, yes we can, insya-Allah. Sahabat-sahabat muslimin dan muslimat sedang hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, saya kira cukup sekadar tu. Agak maraton juga saya hari ini dengan 4 pembentangan, dan saya mohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala kalau ada perkara yang lari daripada landasan kebenaran, terutamanya bila mengungkap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Dan saya openly terima kalau ada siapa-siapa yang nak betulkan bila ada fakta-fakta yang dirasakan meragukan ataupun dijumpai fakta yang benar, maka betulkan saya. Okey? Dan kalau ada persoalan-persoalan yang belum terjawab, kalau mungkin nak tanya dalam FB ke, FB saya Aminul Rashid Yatiban, tak adalah si comel ke apa, tak ada, Aminul Rashid Yatiban. Okey. Dan kalau nak email pun bolehlah juga, tapi zaman-zaman mutakhir tu biasanya FB tu lagi pantas. Sebab email ni dia banyak kan. Kadang-kadang nak buka sekaligus jadi lambat. Itu manusiawi punya kelemahan lah. Okey. So sahabat yang dikasihi, dan minta maaf kalau ada perkara-perkara yang lari yang menyinggung mana-mana pihak, yang kurang senang, kurang setuju dengan saya tidak pernah menyatakan bahawa setujulah dengan saya. So that's fair enough. Kalau tak nak setuju dengan saya, fine. Tapi saya lebih mengalu-alukan kalau kiranya tak setuju dengan saya dan kebukakan hujah, so that kita boleh share. Kalau mungkin saya perlu untuk berundur daripada pandangan saya bersedia. Okey, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita diberikan semangat dan kekuatan untuk membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala di mana sahaja kita berada. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah adik-adik ini, audiens dalam Perth ni, sebagai muslim dan muslimah salihah yang bersama-sama membantu agamamu, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa adik-adikku ini, ya Allah. Pada garis wajah mereka, ya Allah,
keikhlasan yang mendalam. Lalu satukan hati mereka ya Allah untuk bersama-sama membantu agama-Mu ya Allah. Pada hati mereka keikhlasan yang tenang ya Allah. Lalu jadikan mereka hamba-hamba-Mu yang bersedia mewakafkan dirinya di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, permudahkan urusan mereka. Bantulah mereka dalam pengajian mereka. Berikanlah kecemerlangan, kejayaan di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Pertemukan kami dengan niat yang benar dan pisahkan kami dengan niat yang benar ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Berikanlah hidayah dan taufik-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang mungkin lemah tetapi ingin menguatkan agama-Mu ya Allah, untuk membantu agama-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa sahabat-sahabat kami ya Allah. Ya Allah, kami ya Allah ingin menjadi pembantu agama-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahmanu ya Rahim, bukakanlah hati kami ya Allah. Berikanlah hidayah-Mu ya Allah. Berikanlah nur-Mu ya Allah. Pinjamkanlah taufik-Mu ya Allah. Ya Allah, kami lemah ya Allah, tapi kami tidak mahu menyerahkanlah ya Allah. Kami cuba membantu agama-Mu ya Allah. Pada kekuatan yang sedikit ini ya Allah, terimalah kami ya Allah. Terimalah kami ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Ya Allah, terimalah kembalinya kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahmanu ya Rahim, satukan hati kami ya Allah. Satukan fikrah kami ya Allah. Satukan perjuangan kami ya Allah. Binakanlah kekuatan kepada kami ya Allah. Berikan kami kekuatan ya Allah untuk berhadapan dengan syaitan yang direjam ya Allah. Berikan kami kekuatan ya Allah untuk berhadapan dengan musuh-musuh-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahmanu ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil fasiqin wansurna 'alal qaumil zalimin. Ya Allah, hindarkan kami daripada dosa dan maksiat ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami yang telah lalu ya Allah.